Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda Fadli, Izzat Isa, Maryam Ahmad, Ruqiyah Hayat, Ustaz Abu Hanafiyah, Rusnah Loman, Muhammad Ashraf. Waalaikumsalam. Muhammad Zikri Alif, Abdul Razak Muhyiddin. Masya Allah. Di Facebook kita baru seorang, 4 orang dah, iaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ramizu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Hasbullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Hamzah Abdul Rani, Masya Allah. Waalaikumsalam. Azlan Al-Amin, Waalaikumsalam. Masya Allah. Roslin Ismail, Waalaikumsalam. Masya Allah. Barakallah fih, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Abdullah Azli Al-Fanthuri, Masya Allah. Barakallah fih, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Untuk kita mulakan pengajian kita secepat mungkin lah. Hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab. Yakin pada perintah dan yakin pada janji-janjinya. Yakin pada perintah dan yakin pada janji. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nilai kualiti amalan yang telah kita lakukan. Yakin pada perintah dengan kita menghadirkan, istihdarkan fadailnya sewaktu melakukan amalan tersebut. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Koko Wing, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah Sam, Masya Allah, daripada Singapura. Effie kita daripada Australia belum datang lagi, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Irfan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majada, amma ba'du. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Kinzo Mia Jawa daripada Sarawak juga. Abang Fuzi, Waalaikumsalam. Sudah lama tidak datang. Masya-Allah. Abang Fuzi. Mus Abdul Afiyah, Masya Allah. Al-Ansari Muhajirin. Muhammad Syahfrizal, Waalaikumsalam. Dua-dua malam ni kita live dua-dua. FB pun ada dan YouTube pun ada. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 327 ya. 327 ya. 327 Al-Zawawi Ismail. Nobli. Malam ni kita berapa? 327 ke? Firdaus Fikri, Masya Allah. Siapa-siapa yang 2344 ya. Keampunan Allah sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qalat wa izzatika ya Rabba la abrahu ughwiya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala Rabbu azza wa jalla wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berkata, demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, aku akan sentiasa menyesatkan hamba-hambamu selagi roh mereka berada di dalam jasad mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku dan ketinggian kedudukanku, aku akan terus mengampuni dosa mereka selama mana mereka beristighfar padaku. Allah satu zat yang mana sentiasa menerima hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya. Satu kisah di zaman Sayyidina Musa alaihi salam, seorang yang mana penuh dengan dosa dan noda, seorang peminum arak yang hidup dengan bergelumbangan dosa, dan yang mana orang-orang kampung telah membuang dia. Orang-orang kampung telah halau dia dan buangkan dia, dan dia dilentarkan di satu tempat di kawasan sampah-sampah sarak, dan masa itu dia berada di penghujung nyawa. Dan bila dilihat ke kanan dan ke kiri, bila dilihat ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, tak ada siapa yang mendapat menolongnya, dan tak ada siapa yang dapat menyelesaikan masalah dia ke kanan, ke kiri. Maka dia tengok ke atas. So dia tengok, dia kata, Ya Rab, Ya man la tadurru az-zunub, Ya man la tadurruhu az-zunub, wa la tanqusul maghfirah. Dengan dia membaca ni, Ya man la tadurruhu az-zunub, wa la tanqusul maghfirah. Bila dia berkata begitu, maka nyawa dia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, hai zat tadurruhu az-zunub, yang tidak akan memudarat akannya dengan dosa-dosaku. Dengan dosa-dosa, apabila manusia melakukan dosa, dia kata, Ya man la tadurruhu az-zunub, hai zat yang mana dengan dosa-dosa manusia tidak akan memudaratkannya, wala tanqusuhul maghfirah, dan zat yang mana Allah lah zat yang mana tidak akan berkurangan keampunannya. Maka dia bercakap macam tu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya, dengan kemuliaannya telah mengampun si pendosa tersebut. Sebab dia tahu, dia yakin Allah SWT datang dengan kasih sayangnya, mengampuni dosanya. Dan Allah SWT telah wahyukan kepada Nabi Musa AS, beritahu di satu hujung kampung, di dalam satu tempat, di tempat sampah sarak, ada satu orang waliku telah mati. Pergi ambil dia, jenazahkan dia, dan sembahyangkan jenazah untuknya, dan beritahu semua orang siapa yang menghadiri jenazahnya, maka juga mereka itu diampun olehnya. Maka Nabi Musa AS telah memanggil penduduk kampung tersebut untuk mencari pemuda tadi. Bila cari pemuda tadi, rohnya didapati di kawasan yang bersampah sarak. Maka orang kampung kata, Ya Nabi Allah, inilah pemuda yang penuh dengan dosa. Inilah pemuda yang penuh dengan dosa. Inilah orang yang minum arak. Inilah pendosa-pendosa. Tidak ada satu dosa pun yang tak dilakukan olehnya. Kenapa kamu mengatakan wali Allah? Maka mereka pun berkata, tanyalah Allah. Musa AS pun berdoa, tanya Allah, Ya Allah, penduduk kampung kata dia berdosa, dan kau kata dia hambamu, hamba Allah, dia walimu. Maka Allah berkata, Wahai Musa, dan kamu berkata, barang siapa ya Allah, barang siapa yang sembahyang jenazah ke atasnya, maka dia akan diampunkan semua dosa-dosa mereka. Akan diampunkan semua dosa-dosa mereka. Maka Allah berkata, Allah Ta'ala berkata, Allahu Akbar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Sayyidina Musa AS, ya, apa yang diberkatakan oleh orang kampung memang betul, dia seorang pendosa. Dan apa yang aku kata padamu, wahai Musa, juga betul. Memang hakikatnya sebelum ini dia manusia yang penuh dengan dosa dan noda. Tapi sebelum dia menita, sebelum dia meninggal, dia memandang ke kanan, dan dia memandang ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia kata tak ada siapa yang dapat menolongnya. Maka dia mendongak langit ke langit, dan dia berkata, Ya man la
tadarruhu az-zunub ya man la tadarruhu az-zunub wa la tanqusuhu al-maghfirah. Ya Zat, hai Zat yang mana dosa-dosa manusia tidak akan memudaratkanmu, dan Engkau ya Allah tak pernah berkurangan dengan keampunanmu. Ighfir zunubana, maka ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah kata, orang tadi dia mengharapkan keampunanku, dia mengharapkan keampunanku, maka Allah kata, aku mengampuni dosanya, dan tidak termahrum dan tidak tersingkir daripada siapa yang sembahyangkan jenazah untuknya, maka juga aku akan mengampuninya. Allahu Akbar. Sangat luas rahmat Allah, sangat luas keampunan Allah, sangat luas rahmat Allah, sangat luas keampunan Allah. Allahu Akbar. Pintu taubat untuk kita semua masih terbuka. Hadis 2345. Hadis 2345. Wa an Sufyan bin Assar radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala ja'ala maghriba baba wa arduhu masiratu 70 aman litawbah la yughlaqu ma lam tatlu' asy-syamsu min qablihi wa zalika qawlu azza wa jalla yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amadat min qabl. Al-An'am. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Sayyidina Sufyan bin Assar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan sebuah pintu di kawasan barat, lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan. Satu pintu yang Allah buat 70 tahun. Ia dibukukan untuk bertaubat. Ia dibukukan pintu itu aman littaubah, yang ia dibukukan 7 littaubah untuk bertaubat. Ia tidak akan ditutup, ia dibuka, bukan dibuku, ia dibuka. Dibuku pula. Ia dibuka untuk mereka yang bertaubat. Ia tidak akan tertutup, bukan dibuku, dibuka untuk bertaubat. Ia tidak akan tertutup selagi matahari tidak terbit daripada arahnya, iaitu arah barat. Allah Subhanahu wa taala firman, yauma ya'ti ba'dul ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qabl. Maksudnya, pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelumnya. Telah kita jelaskan sebelum ini dan telah kita ceritakan sebelum ini, pintu taubat akan terbuka. Pintu taubat dibuka untuknya seluas-luasnya, atau tanda taubat sahih itu diterima. Hasilnya, selagi matahari belum terbit sebelah barat, maka pintu taubat masih terbuka. Seorang yang masih belum bertaubat daripada syirik, seorang yang masih belum bertaubat daripada kejahatan dan memperoleh kejayaan selepas kematian, namun apabila matahari terbit daripada sebelah barat, maka pintu taubat telah tertutup. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha wa lam takum amadat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Dan telah kita ceritakan sebelum ini dan telah kita gambarkan, pintu taubat akan tertutup secara ijtimai. Pintu taubat akan tertutup secara ijtimai, iaitu apabila matahari keluar sebelah barat. Allahu Akbar. Dan diberitakan dalam hadis-hadis, iaitu sebelum matahari keluar sebelah barat, matahari akan rest, matahari akan off duty. Dan kita telah belajar sebelum ini, bila matahari sujud, matahari sampai pada ghurub, matahari dia ada ghurub, dia berarti dia sujud pada Allah SWT.
Allahu Akbar. Kalau manusia tak sujud pada Allah, tak tahulah matahari pun setiap hari sebelum dia terbenam, maka sebenarnya dia sujud di 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 sisi Allah Subhanahu wa taala dan bertanya dalam sujudnya, ya Allah, apakah hukum aku untuk seterusnya? Apakah hukum padaku untuk seterusnya? Adakah esok aku dibenarkan untuk keluar dengan hukum-Mu, ya Allah? Allah kata, keluarlah seperti biasa. Dan satu masa akan tiba, satu hari apabila matahari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala perintahkan, berhentilah kamu wahai matahari, dan matahari akan off duty selama 3 hari 3 malam. Itu tanda yang mana sebelum dia matahari keluar sebelah barat ni, dia tak keluar dengan secara tiba-tiba. So Allah Ta'ala bagi peluang sebelum kaum-kaum yang dimusnahkan sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang pada kaum tadi dalam masa 3 hari. Jika tidak bertaubat, maka disitulah didatangkan azab Allah kepada mereka, yang mana Allah hapuskan kesemua daripada mereka. Dan selepas itu, ini begitu juga untuk mereka-mereka yang berdosa. Kita hamba-hamba yang penuh dengan dosa dan noda, iaitu sebelum matahari keluar sebelah barat, matahari akan off duty selama 3 hari 3 malam, tak mengeluarkan. Orang beriman bangun pada waktu pagi dan sembahyang tahajud, dan didapati waktu subuh telah masuk. Selepas subuh masih lagi matahari tidak mengeluarkan dirinya. Itu tanda orang beriman telah tahu bahawa matahari telah dirihatkan selama 3 hari selepas 72 hari. So manusia akan bekerja, manusia akan berniaga, manusia akan bermuamalah dan bermuasyarah dalam keadaan gelap gelita tanpa disinari cahaya matahari. Tapi kita sekarang 24 jam orang bekerja, tak tahu siang malam, dengan cahaya elektrik, kilang-kilang berjalan 24 jam tak tutup dengan cahaya elektrik. So manusia akan bekerja pada masa itu dalam keadaan gelap dan gelita dan tidak akan hirau. Jadi orang beriman sudah menanti bahawa waktu hampir tiba. Selepas 3 hari, hari keempat keluarlah matahari di sebelah barat. Dan sampai zawal, iaitu sampai tengah, sampai betul-betul berada di tengah. Hari keempat keluar sebelah barat, duduk tengah dan jatuh barat balik. Hari kelima, matahari akan berputar seperti biasa. So selepas matahari berputar seperti biasa, setelah 3 hari off duty, dan hari keempat keluar melalui barat dan jatuh sebelah barat, pada hari kelima akan bergerak seperti biasa. Dan berapa lama lagikah usia dunia sebelum Allah kiamatkan? Kalau dilihat kepada peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, dekat-dekat dengan kiamat, qurbuh kiamah, ulama membuat satu anggaran setelah matahari keluar sebelah barat untuk kosongkan penduduk dunia selama 100 tahun. Selepas 1 tahun itulah Allah akan matikan sedikit, dan paling akhir Allah matikan orang beriman dengan satu tiupan angin yang menusuk ke dalam dada mereka. Orang beriman kesemuanya mati, dan tinggal orang tak beriman. Pada hari itulah sangkakala akan ditiupkan. Sangkakala akan ditiupkan pada hari tersebut. Kiamat akan berlaku. Jadi matahari keluar sebelah barat. Dan maksudnya apabila orang, apakah yang ditunggukan oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang menyambut nyawa mereka, atau kedatangan azab daripada Rabb-Mu, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda daripada Rabb-Mu, iaitu yang menjadi tanda dan alamat pada hari kiamat. Pada hari datang sebahagian dari tanda-tanda Rabb-Mu itu, tidak berfaedah lagi iman, iaitu matahari keluar sebelah barat. Seorang yang tidak beriman sebelum itu
atau tidak berusaha mengerjakan kebaikan sebelum imannya. Orang tak buat amal, masa tu tak boleh nak amal dan nak sedekah pun tak boleh apa. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Surah Al-An'am ayat 158. Maksud daripada ayat ini ialah pada hari yang matahari keluar daripada sebelah barat, mereka yang tidak beriman, taubatnya tidak akan diterima. 100 tahun tu dah tak boleh taubat. Ya, taubat tak ada lagi dah. Taubat tak terima. Amalan orang baik dia akan buat amal macam biasa, tapi taubat tidak ada terima. Tapi 100 tahun itu, jangan kata 100 tahun ya. Nanti orang kata ambil hadis kat mana pula 100 tahun ni. Macam mana dengan tempoh 100 tahun tak ada orang solat dan beribadat? So ada amalan tu tetap dijalankan. Orang baik dia akan buat. Orang baik dia akan buat walaupun semuanya tadi. Ma darral asman, ma darral asman marratan ba'da al-yawm. Osman selepas dia sedekah 10,000 tentera, disiapkan dengan tentera, dan selepas tu Nabi kata Osman tak buat apa pun syurga dah. Maksudnya tak buat apa syurga, tapi Sayyidina Osman masa dia khalifah, Sayyidina Osman masa dia khalifah, dia sembahyang berapa? Dia sembahyang witir dengan menghabiskan sebuah Al-Quran. Amal orang beriman akan beramal. Orang beriman akan beramal dengan amalannya. Cuma di situ Allah Ta'ala kata taubat tak diterima. Taubat tak diterima dah. Sembahyang, puasa dibuat lagi. Orang maksudnya taubat tak diterima dah. Orang yang tak taubat masa tu tak ada dah. Orang kafir iman masa tu tak ada dah. Sebab tu peringkat Allah Ta'ala. Jadi bukanlah, jangan tuan-tuan kata pula 100 tahun. Itu satu anggaran daripada ulama setelah peristiwa-peristiwa berlaku selepasnya. Setelah peristiwa, orang tetap apa amalan dilakukan terus. Dan pasal itulah peringkat Allah nak habiskan sedikit demi sedikit orang beriman, sampai paling akhir Allah tiupkan satu angin yang menusuki ke dalam jantung dan tubuh manusia, dan orang beriman mati. Dan pada hari kiamat tidak ada lagi orang beriman. Maka disitulah digoncangkan dunia. Maksudnya kalau kita orang beriman, insya-Allah kita tidak akan mendapati kesusahan dan kedahsyatan hari kiamat. Sebab orang beriman sudah kesemuanya meninggal sebelum datangnya kiamat. So orang beriman tak akan merasai kedahsyatan kiamat. Orang beriman tak akan merasai kedahsyatan kiamat. Sebab pada masa itu orang beriman semua mati, dan tak ada lagi orang yang ucap la ilaha illallah. Maka pada masa itu jangan risaulah kalau orang beriman dia tak akan datang kiamat. Kita kata nak kiamat dah. Itu melemahkan semangat kita. Kita tak boleh dah nak baiki dah. Lepas tu macam-macam buat kisah lah. Tahun 2016 dulu ada orang kata akan datang satu penyakit pada umat ni. Lepas tu penyakit itu akan divaksinkan, semua akan terparuh. Itu cerita mereka. Lepas tu dia tulis itu di 2016. Ini kisah 2016 ni, tahu 2021 dah berlaku. Semua boleh ubah tu semua. Ini semua mematahkan semangat orang beriman. Mematahkan semangat orang beriman. Ya, perlu kita tahu kedahsyatan kiamat, tapi jangan kita berputus asa. Semua perkataan-perkataan tadi, kita tak ada dah nak baiki ni, keadaan tak akan baik lagi dah. Sebab apa? Keadaan tak akan baik. Kita tunggu Mahdi datang. Jadi umat mayus, umat putus asa, dan umat akan berpeluk tubuh hanya menunggu Mahdi datang untuk memperbaiki balik umat ni. Tak, sebelum datang Mahdi perlu kita berusaha. Setiap masa kita berusaha. Kullu yaumin huwa fi syan. Allah Ta'ala setiap waktu dengan tugasnya, dengan kemuliaannya. Bukan Allah buat dunia ni Allah biarkan dia free aja, tak. Allah Ta'ala kata kullu yaumin huwa fi syan. Allah Ta'ala pun meneruskan.
Setiap kemuliaan dia bertambah. Jadi kita orang beriman jangan meninggalkan. Semasa zaman Covid, kita tak boleh tinggalkan amal. Sebab tu dalam usaha dakwah, kita hidupkan markaziat. Kita hidupkan amalan-amalan di rumah. Amalan perlu dihidupkan, tak boleh ditinggalkan, perlu dihidupkan. Sebab kita tak boleh kosong daripada amal. Kita tak boleh kosong daripada amal. Diam itu satu perbuatan. Tidur itu satu perbuatan. Semua benda akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda. Jadi orang akan putus asa. Umat akan putus asa. Dengar hari kiamat, oh Dajjal nak datang dah. Semua putus asa. Oh kiamat nak datang dah. Ya'juj wa Ma'juj nak datang dah. So orang berpeluk tubuh. Orang berpeluk tubuh. Dan orang tak akan orang akan yata'akkalu. Orang yang akan melepaskan diri. Tak payah buat dah. Kita tak payah buat dah. Kita dalam hati dah semua nak kiamat dah, tunggu Nabi Isa AS datang je. Sebelum datang tu, ni kita kena buat usaha. Ni kita jangan tinggalkan amalan. Itu semua itu memutuskan semangat. Semua tadi memutuskan harapan dan semangat kita dengan Allah. Sedangkan kita tak boleh putus harapan. Sedangkan kita tak boleh putus semangat. Dan kita tak boleh putuskan amalan-amalan kebaikan. Kebaikan tetap dijalankan. Tak mesti berkurang pun sedikit, bahkan bertambah. Jangan putus asa. Wala taqnatu bi rahmatillah. Kalau kita sebut nak kiamat dah, betul, kita kena ingat hari kiamat. Sebab tu kita belajar bab mati dulu kan. Ingat mati ada makruh, ingat mati ada haram, ingat mati ada mubah, ingat mati ada sunat. So level berbeza. Level yang berbeza. Level yang berbeza. Mayus tu dalam bahasa Urdu, putus semangat, putus harapan. So kita tidak boleh putus semangat dan kita tidak boleh putus harapan. Kita terus dengan amal, kita melakukan amal dan kita memperbanyakkan taubat dan istighfar pada Allah. Taubat dan istighfar itu tak semestinya untuk orang yang berdosa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa kita beristighfar selepas kita sembahyang? Sebab bukan kita buat dosa. Bukan kita buat dosa. Kita bukan buat dosa. Tapi kita melakukan kekurangan dalam sesuatu amalan dan kita beristighfar kerana kurangnya amalan tersebut. Begitu. Jadi kita teruskan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkata begitu. Jadi pintu bertaubat tertutup. Bilakah pintu taubat akan ditutup? An Muawiyah, hadis ke-2346. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrata hatta tanqati'ut taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Darmiji. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hijrah tidak akan terhenti sehingga tertutupnya pintu taubat. Pintu taubat tidak akan tertutup sehingga matahari terbit daripada tempat ia terbenam, iaitu di sebelah barat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Wala tanqati'ul hijrah. Hijrah yang dimaksudkan dalam hadis di atas ialah hijrah daripada maksiat kepada taubat. Itu maksudnya. Hijrah ini bukan hijrah daripada Mekah Madinah. La hijrata ba'dal fath. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas fatah Mekah. Jadi hijrah yang dimaksudkan ni hijrah daripada dosa kepada taubat. Pintu taubat sentiasa terbuka. Maksudnya tidak akan terhenti hijrah sehingga pintu taubat tertutup. Hijrah daripada maasi, hijrah daripada maksiat, hijrah daripada dosa, hijrah daripada putus asa kepada taubat dan pengharapan. Pintu taubat sentiasa terbuka dan akan tertutup secara ijtimai keseluruhan apabila matahari terbit daripada sebelah barat. NASA pernah membuat ramalan mengenai terbitnya matahari sebelah barat, iaitu akan berlaku pada bulan tahun 2012 dulu. NASA telah buat dah ramalan ini, namun ramalan itu dinafikan selepasnya. Selepas bulan 12 tu tak datang juga. Dia tarikh 23, 24, 25 Disember akan berlakunya
Kiamat dia kata. Kiamat maksudnya di situ matahari naik sebelah barat tapi tak naik-naik. So dia nafikan peristiwa tu. Mereka nafikan. NASA dia nafikan. Oh, dia nafikan lagi peristiwa tu. Sebab tak berlaku pun, tak tahu bila lagi. Oh, masa. Jangan kita membuat orang lain yang berdosa berputus asa daripada rahmat. Kita tak boleh. Sekarang orang dah mayus. Sekarang orang dah putus asa. Sekarang orang dah putus asa dah. Sekarang orang dah putus asa. So jangan kita membuat orang yang berdosa berputus asa daripada rahmat Allah. So kita kena bentangkan. Jangan merasai putus asa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna rajulaini kana fi bani Israel mutahabbaini, ahaduhuma mujtahidun fil ibadah wal akharu yaqulu muznibun faja'ala yaqulu aqsir amma anta fih fayaqulu khallini wa rabbi hatta wajadahu yawman ala zambin ista'zamahu faqala aqsir qala khallini wa rabbi abu'ista alayya raqiba qala wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhiluka al-jannah fab'asallahu ilayhima malakan faqabada arwahuma fajtama'a indaha faqala li muznib udkhulil jannah birahmati qala lil akhar atastati'u an tahdhira ala abdi rahmati qala la ya rabbi qala izhabu bihi ila an-nar rawahu Ahmad. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada dua orang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang saling menyayangi satu sama lain. Sahabat baik satu sama lain. Masya Allah, sahabat baik, tapi kadang-kadang seorang berdosa, seorang yang baik. Salah seorang daripada mereka bersungguh-sungguh dalam beribadat dan seorang lagi berkata, aku ialah orang yang melakukan dosa. Si abid berkata kepada temannya, tahanlah dirimu daripada apa yang engkau lakukan. Sabarlah, jangan buat. Dia menjawab, biarkanlah urusan aku dengan Tuhanku. Adakah engkau dihantar sebagai seorang untuk mengawasi untukku? Si abid itu menjawab, demi Allah. Ni Allah tak suka. Kita tak boleh bersumpah pada satu orang. Dulu kita suruh dia buat baik, maka dia tak nak juga buat baik. Biar kita doa, teruskan berdoa kepada Allah SWT. Jangan kita bersumpah. Orang yang tak nak buat baik tadi, jangan sumpah, engkau tak boleh masuk syurga. Ni Allah tak suka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kau. Bak ampun ni bukan hak kita. Bak ampun ni hak Allah SWT. Bukan manusia boleh ampun, Allah saja boleh ampun. Manusia tak boleh ambil tugas untuk apa. Engkau ni tak ada ampun dah, dosa jahat macam tu, macam mana nak ampun? So ampun dia bukan milik siapa. Ampun, keampunan bukan milik siapa. Keampunan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau selama-lamanya. Hei, siapa hebatnya engkau boleh kata macam tu? Dia tidak akan dan Allah tak akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Syurga neraka bukan hak kita. Syurga neraka hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita pun tak tahu iman kita kekal ataupun tidak. Kita tak tahu lagi boleh kekal ke tak kita iman kita ini. Boleh kekal tak iman kita? Kita pun tak tahu lagi. Keadaan suasana akan berlaku pada diri kita. Sebab itu iman, kekalnya iman dengan kekalnya Allah, kekalkan iman dalam diri kita. Allah SWT menghantar satu malaikat kepada mereka berdua, lalu menyambut roh mereka berdua. Kedua-dua mereka bertemu di hadapan Allah. Allah berfirman kepada si pelaku maksiat, masuklah kamu ke dalam syurga dengan rahmatku. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Allah berfirman kepada yang abid, adakah engkau mampu menyekat rahmatku daripada hamba-Ku? Engkau mengharamkan rahmat aku kepada hamba-hambaku. Dia menjawab, tidak ya Allah. Allah berfirman, bawalah dia ke dalam neraka. Tuan-tuan yang mulia, telah kita bincangkan dahulu. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Syurga
Di sini perbezaan pendapat ahli sunnah wal jamaah, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata orang buat baik syurga, orang buat jahat neraka. Maka ahli sunnah wal jamaah kata, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Kita bukan masuk syurga dengan amal ibadat kita. So kita beramal tu kenapa Ustaz? Kita tak masuk syurga dengan amal ibadat. So kenapa kita beramal ibadat? Kenapa kita beramal ibadat? Kerana itu perintahnya. Okey, tengok tidak ada satu amalan insan yang mewajibkan ke atas zat Allah. Maksudnya dengan amalan insan tadi, Allah telah wajibkan ke atas dirinya dengan sebab amalan itu. Tidak ada satu perbuatan insan yang boleh mewajibkan ke atas satu perbuatan Allah. Maksudnya dengan ibadat kita, Allah tak mewajibkan. Dia mewajibkan kita kepada syurga. Dengan sebab tadi, Allah telah mewajibkan satu perbuatan. Dengan sebab ibadat. Tak. Kita masuk syurga dengan sebab rahmat Allah. Allah kata, Inna wa'adallahil haq. Inna wa'adallahi haqqun. Inna wa'adallahi haqqun. Sesungguhnya, janji Allah itu hak. Janji Allah itu hak. Jadi, kita beribadat kerana perintah Allah. Dan Allah Ta'ala telah memperwajibkan rahmatnya. Allah berjanji. Itu janji itu atas dirinya, bukan daripada perbuatan insan tadi. Bukan daripada mujabnya maksudnya wajibnya memasukkan seorang itu ke dalam syurga. Mujabnya bukan amal. Mujabnya adalah wa'dah, janji. So dia sebenarnya indirect. Benda tu indirect. Kita buat amal sebab kita buat amal kerana perintah. Dan Allah berjanji dengan zatnya, orang yang beramal dia akan masuk syurga. Jadi amal itu sebagai perantaraan untuk memperolehi rahmat. Amal itu sebagai perantaraan untuk kita memperolehi rahmat. Dengan rahmat Allah lah kita ke syurga. Rahmat Allah lah kita ke syurga. Kita ke syurga bukan dengan ibadat kita. Sebab tu kita doa, Ya Allah, ampunilah. Kita takut pada dosa-dosa kita. Kita takut. Iman tu antara khauf dan reja. Takut dan harap. Kita takut pada dosa dan kesalahan kita. Dan kita berharap. Bukan pada amal kita. Kita berharap kepada rahmatnya. Sebab rahmatnya anjataghammad. Sebab tu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, adakah Tuan juga akan masuk syurga dengan rahmat Allah? Tuan akan masuk syurga dengan rahmat Allah? Maka Nabi kata, anjataghammadaniya bi rahmati Rabbi. Anjataghammadaniya rahmati Rabbi. Rahmati Rabbi. Aisyah, aku masuk syurga dengan aku pada hari kiamat. Anjataghammadani bi rahmati Rabbi. Aku ditenggelamkan oleh rahmatnya pada hari tersebut. Nabi pun ditenggelami, dicelupi rahmat. Nabi kata, Aisyah, aku pun mengharapkan rahmat Allah. Jadi kita melakukan amalan kebaikan dan meninggalkan kejahatan kerana sebab itu imanan. Kita buat tu sebab apa? Imanan. Sebab kita beriman pada Allah. Kita yakin pada perintah Allah. Ini perintah Allah. Ihtisabah, kita yakin pada janji Allah. Jadi syurga, kita takut kepada amalan dan kejahatan kita. Kita takut kepada dosa-dosa kita. Allahumma la uhsi
sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma la uhsi. Ya Allah, kami tidak dapat. Allahumma la uhsi sana'an. Kami tak mampu untuk memuji zatmu. Allahumma la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Kami tak mampu nak puji engkau, ya Allah, sebagaimana zatmu. Hanya engkau sahaja yang dapat memuji sebagaimana kemuliaanmu. So kita tak mampu. Tapi kenapa kita buat ibadat? Kerana kita mengharapkan rahmat Allah. So dengan rahmat Allah. Jadi bukan ibadat tu. Ibadat tu sebagai sebab untuk mendapat rahmat. Tapi kan boleh, tak salah kita kata buat baik Allah bagi syurga, buat jahat Allah letak neraka. Tetapi bukan hakikatnya kebaikan. Amalan-amalan baik itu memasukkan syurga kita ke dalam syurga, tetapi kita masuk syurga dengan sebab rahmat dan janji Allah. So benda ni telah kita ceritakan dulu semua tadi dalam jilid 1 pada hadis 87 kurangan 9, pada hari Selasa 16 hari bulan 6 2024. So kita ulang balik sikit je lah. Cuma kita nak ingatkan balik benda-benda ni, selalu kita ingatkan walaupun kita dah dengar. Saya dah dengar daripada saya belajar dulu sampai sekarang. Saya dah mengajar dah 25 kali, 23 kali dah tahun ni miskat di madrasah. Tak tahun bagi jawab, tak masuk juga dalam hati ni. Cakap pada orang boleh, syarah pada orang sedap, tapi dalam hati tak masuk-masuk juga. Doalah pada saya, moga Allah mudahkan saya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampunkan si pendosa dan memasukkan si abid ke dalam neraka. Si abid itu berani merendahkan si pendosa kerana sifat takabur yang terdapat pada dirinya. Dia berani bersumpah dengan nama Allah bahawa Allah tidak akan mengampunkan dosa saudaranya itu, manakala si pendosa itu pula sentiasa merasakan dirinya kecil di hadapan Allah. Mula Ali Qari rahmatullah alaih, pengarang atau pensyarah juga pada kitab ini, dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, Mirqat Al-Mirqat jilid 5 255 muka surat. Itu saya ambil daripada syarahan beliau. Ma'siyatun awrasat zullan wasti'saran khairun min ta'ah aujabat ujban wastikbara. Allahu Akbar. Maksudnya maksiat yang mendatangkan perasaan hina dan menganggap diri kecil lebih baik daripada ketaatan yang mendatangkan perasaan ujub dan takabur. Wa qala lil akhar, dalam ayat digunakan pada perkataan akhar, bukan perkataan mujtahid. Pada terdapat isyarat yang halus bahawa sesungguhnya si abid dalam beribadat itu menjadi sia-sia lalu daripada perkataan mujtahid ditukarkan kepada perkataan akhar. Begitu juga si abid ditafsirkan sebagai mujtahid, tidak ditafsirkan sebagai abid, tidak disifatkan sebagai abid. Okey, seterusnya, pendosa tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Pendosa, kita ni semua banyak dosa, jadi kita tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasul sallallahu, hadis ke-2348. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wa la ubali. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun gharibun wa fi syarh sunnah yaqulu badala yaqra'u. Sayyidina Asma bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran, ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a wala ubali. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas,
terhadap diri mereka. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesemuanya, dan tidak, Allah Taala kata wala ubali, dan dia tidak kisah dengan siapakah yang melakukan. Allahu Akbar. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan lagi gharib. Dalam Syarh Sunnah, hadis ini didatangkan dengan lafaz yaqulu, diganti tempat kepada perkataan yaqra'u. Wala ubali. Muhammad Faisal, Allah memasukkan si abid ke dalam neraka kerana mengatakan Allah tidak mengampunkan si pendosa. Allahu Akbar. Lafaz ini diihtimalkan wala ubali. Perkataan wala ubali ajib. Ini perkataan keramat daripada Allah. Ini perkataan keramat. Wala ubali. Hambaku, banyak mana kau buat dosa. Wala ubali. Aku tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman ada satu orang kawan. Dia kecil aja. Dia selalu sakit. Aiman tolong dia. Aiman tak kisah. Dia selalu jatuh. Aiman angkat dia. Aiman tak kisah. Itu mana perkataan wala ubali. Allah Ta'ala kata, hambaku penuh dengan dosa. Hambaku penuh dengan noda. Hambaku penuh dengan melakukan kejahatan demi kejahatan. Ya, wala ubali. Aku tak kisah, wahai hambaku. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Lafaz la ubali, ihtimal. Ihtimal ni maksudnya berkemungkinan. Sama ada pada asalnya ia merupakan ayat Al-Quran, kemudian dimansuhkan, atau ia merupakan perkataan Nabi. Wala ubali ini, dia ada ihtimal, ada berkemungkinan. Hadis ini menyatakan bahawa Allah tidak peduli sebanyak mana pun dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Namun bukanlah bermaksud hadis ini bahawa kita boleh melakukan dosa sewenang-wenangnya, kerana dosa tetap akan diampun. Tetapi maksudnya apabila kita berbuat dosa, maka hendaklah bersegera dengan dalam bertaubat. Dan jika dosa yang dilakukan terlalu banyak sekalipun, maka janganlah kita berputus asa daripada bertaubat kerana keluasan rahmat Allah. So kita sentiasa bertaubat. Allah Ta'ala suka kita dengan bertaubat. Allah Ta'ala suka kita, mereka-mereka yang bertaubat. Dosa orang kafir akan diampun apabila dia bertaubat, membebaskan dirinya daripada syirik dan beriman kepada Allah. Natijahnya Allah akan menganugerahkan kejayaan kepadanya dan membebaskan dirinya daripada kekal berada dalam neraka. Manakala dosa orang mukmin pula akan diampun dengan bertaubat atau dengan limpah rahmat Allah. Tak sempat taubat. Boleh mengharapkan rahmat Allah. So Allah tak kisah. So kita sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Kita sentiasa menghubungkan diri kita kepada Allah. Allah lah yang boleh memberi segala-galanya untuk kita. Dulu kita tak ada, Allah adakan kita. Dulu kita kecil, Allah besarkan kita. Dulu kita lemah, Allah kuatkan kita. Kita ni sebenarnya tak ada apa. Kita sebenarnya hakikatnya kita tak ada apa pun di sisi Allah. Kita kosong. Kita akan balik pada Allah dengan tangan yang kosong. Hanya Allah sahaja yang boleh mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita berputus asa daripada rahmat. Tidak seorang pun yang akan terlepas daripada melakukan dosa. Memang tak ada seorang pun terlepas daripada melakukan dosa. Tak ada siapa pun boleh terlepas. Allahu Akbar. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillah illa al-lamamah an-najab
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, in taghfiri Allahumma taghfiru jamma ayyu 'abdin laka la alamma. In taghfir Allahumma taghfir jamma wa ayyu 'abdin laka la alamma. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasanun sahihun gharibun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan berkenaan firman Allah Taala illa lamama, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jika engkau mengampunkannya, maka engkau ampunkanlah dosa-dosa yang sangat banyak, kerana siapa di kalangan hamba-Mu yang tidak mempunyai dosa kecil, dan siapakah di kalangan hamba-Mu yang tidak melakukan dosa kecil. Alamma. Maksudnya tak ada siapa lagi daripada dosa. Hadis hasan, gharib dan sahih. In taghfir Allahumma taghfir jamma ayyu 'abdin laka alamma. Maksudnya kenyataan ini, ya Allah, jika engkau mengampun dosa hamba-hamba-Mu, maka engkau telah mengampuni dosa yang sangat banyak, kerana tiada hamba-Mu yang tidak melakukan dosa. Sama ada, tak ada pun hamba-Mu yang tak buat dosa. Dosa yang dimaksudkan ni dosa kecil lah. Sebab dosa besar kita perlu ijtinab, kita perlu kena hindarkan daripada dosa-dosa besar. Dan dosa kecil, kita jangan istimrar lah, jangan berterusan. Wa fi qaulillah illa lamama, ini ialah isyarat kepada firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, allazina yajtanibuna al-kaba'ir kaba'irul ismi wal fawahisha illa lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maksudnya orang-orang yang menghindarkan dirinya daripada dosa-dosa besar, serta menjauhkan dirinya daripada mengucapkan perkataan keji, kecuali salah silap yang kecil yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan. Kesilapan yang kecil, Mufti Tuan Guru Haji Nur telah bracketkan apa maksud dosa kecil tu, iaitu mereka yang terlanjur melakukannya, maka dimaafkannya. Sesungguhnya Rabb-Mu itu sangat luas pengampunannya. Surah An-Najm ayat 130. Ulama mengatakan dia dosa besar. Ulama mengatakan dia berdosa besar. Jika dia orang beriman, satu masa nanti, jika dengan sebab dosa itu dia dimasukkan ke dalam neraka, tapi satu masa nanti dia akan dikeluarkan. Jika dia menganggap bunuh diri itu halal, so dia terkeluar daripada Islam. Tapi dia kata bunuh diri tak diharam, dia buat juga dengan sebab putus asa, dia masih beriman, tapi dia telah melakukan dosa besar. So Allah mampu untuk mengampuninya jika dia dimasukkan dengan sebab dosa-dosanya ke dalam neraka. Termasuklah dosa apa saja, dia dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab dosanya, insya-Allah pada satu hari nanti ia juga akan dikeluarkan daripada neraka, yang mana Allah kata orang yang ada iman walaupun sebesar biji sawi akan dikeluarkan daripada neraka untuk ke syurga. Kecuali kalau dia anggap benda tu halal, benda yang haram tu halal bagi dia, bunuh diri ni halal untuk aku, wa'yazubillah, maka dia telah terkeluar daripada Islam. So dia benda tu dia bainahu wa bainallah ajalah, dia dengan Allah saja, kita tahu tak tahu apa. So kita harus bersangka baik dan kita melihat kepada zahir. Kita kata mungkin dia bunuh diri dari sebab putus asa, bukannya dia menghalalkan pembunuhan itu. Boleh faham? Okey. Seorang manusia tidak dapat lari daripada melakukan dosa kecil.
Orang yang terbaik dalam kalangan mereka ialah orang yang segera bertaubat apabila melakukan dosa. Sifat orang beriman bukan sahaja segera bertaubat apabila melakukan keburukan, bahkan mereka melakukan kebaikan untuk mereka. Mereka akan melakukan sesuatu. Mereka melakukan sesuatu kebaikan pun mereka akan menganggap terdapat kekurangan dalam kebaikan itu daripada diri mereka. Inilah dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya sesuatu yang dianggap soleh di sisi orang yang baik masih dianggap buruk di sisi orang yang mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah, iaitu muqarrabin. Hasanatul abrar. Hasanatul abrar, sesuatu itu dianggap soleh, baik di sisi orang yang baik, masih dianggap buruk di sisi orang yang mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah. Maksudnya begini, kalau kita orang abrar ni, kita kata berzikir ni beruntung dah, tapi orang muqarrabin dia kata dia tak berzikir tu berdosa. Kita kata berzikir dapat pahala, dia tak berzikir berdosa. Begitulah maksudnya. Antara perkara yang menghapuskan dosa juga ialah amalan kebaikan. Dalam Al-Quran mengatakan innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Maksudnya kebaikan akan menghapuskan amalan keburukan. Kebaikan akan menghapuskan amalan keburukan. Surah Hud ayat 114. Oleh itu, di samping istighfar dan taubat, di samping istighfar dan taubat, bab pun istighfar dan taubat, di samping kita beristighfar dan kita bertaubat, kita perlu meningkatkan dan memperbanyakkan amalan kebaikan. Tak memadai dengan bertaubat saja. Tak memadai dengan beristighfar saja. Maka hari demi hari, supaya hari ini lebih baik daripada semalam. Hari ini lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada amalan hari ini. Beruntunglah orang yang mana amalannya hari ini lebih baik daripada semalam. Rugilah orang yang amalannya hari ini sama dengan semalam. Binasalah orang yang mana amalannya hari ini lebih buruk daripada semalam. Jadi di samping untuk kita beristighfar, di samping untuk kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu meningkatkan dan memperbanyakkan melakukan kebaikan. Dengan rahmat Allah jugalah dosa-dosa akan diampunkan. Dengan rahmat Allah inilah dosa-dosa kita akan diampunkan. Dengan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita dengan rahmat dia. Tanpa rahmat dia, kita tidak boleh melakukan apa sahaja. Masya-Allah. Jadi ada banyak lagi tentang hadis taubat ni. Banyak lagi taubat panjang. Kenapa panjang taubat ni? Hadis dia berpuluh-puluh taubat, istighfar, rahmat Allah. Lepas tu baru masuk bab baru, keluasan rahmat Allah. Bab yang seterusnya, babu si'ati rahmatillah, bab mengenai keluasan rahmat Allah. Tapi kita masih lagi berada di dalam bab taubat dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa taubat. Tawwabun. Allah yang kita doakan, kita doa, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika his-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin, Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika his-salihin. Ini doa kita. Doa ni selepas kita mengambil wuduk. Dalam riwayat Imam Tirmizi, kita doa ni dibukakan
7 pintu syurga untuk kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nama dia apa dah? Nama dia tu. Nama almarhum tu tadi nama apa dah, Umi? Lupa dah. Lupa dah nama tadi. Nama dia Nobli. Jeff, nama dia apa? Lupa dah ustaz. Nak doa ni, nama dia tadi. Nobli. Arwah makcik Bariyah. Bariyah, orang yang melakukan kebaikan. Bariyah. Makcik Bariyah bin Hamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalil awalin wa ya akhiril akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, zikir yang telah kami baca 70,000 kami hadiahkan khas untuk almarhum Makcik Bariyah binti Hanafi, ibu mertua kepada ketua darjah kita, Ustaz Nobli. Ya Allah, terimalah amalan kami, jadikanlah amalan ini sebagai pendinding baginya untuk menyelamatkan dia daripada azabmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Takabbalallahu minna wa minkum ya karim.